Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung hari ini tentang perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Okey, untuk kelas kita yang minggu lepas, cikgu ada ajar kamu tentang cara kedatangan Jepun, lepas tu dasar pentadbiran dia. Kan? Cikgu nak ulang balik, ingat tak ada 3 kaum di Malaysia. Masa tu ada orang Melayu, ada orang Cina dan juga ada orang India. Cikgu nak tahu bentuk layanan yang diterima. Orang Melayu mendapat layanan yang macam mana daripada orang Jepun? Baik. Orang Melayu mendapat layanan yang baik. Kenapa dia mendapat layanan yang baik? Sebab tak nak ada penentangan. Ya, sebab tak nak ada penentangan dan juga mereka nak mendapatkan sokongan daripada orang Melayu. Orang India pula mendapat layanan yang macam mana? Baik. Baik. Kenapa orang India mendapat layanan yang baik? Menuntut kemerdekaan. Kerana pada masa tu rakyat India sedang menuntut kemerdekaan daripada British. Jadi Jepun ni dia menggalakkan orang India ni untuk menuntut juga kemerdekaan tu. So dia beri juga layanan yang baik. Orang Cina pula macam mana bentuk layanan dia? Buruk. Orang Cina mendapat layanan yang buruk. Okey, kenapa orang Cina mendapat layanan yang buruk? Sebab perang yang lepas Orang Jepun. Cina mendapat layanan yang buruk kerana mereka sedang berperang, kan? Mereka juga sedang berperang sebelum ni, jadi ada dendam antara orang Jepun dengan orang Cina. Jadi mereka mendapat layanan yang buruk. Okey, jadi disebabkan kita dah tahu, sangat penting untuk kita tahu 3 bentuk layanan ni. Okey, dan sebenarnya cara Jepun ni juga dia membuat layanan yang berbeza ni adalah untuk memudahkan dia memerintah. Kan dia macam biasalah dia buat dasar percahadan perintah. Jadi orang Cina, orang Melayu dan orang India ni dia tak diletakkan sama-sama supaya bila tak ada perpaduan lebih mudahlah untuk dia menjajah, untuk menjalankan dasar penjajahan dan penjepunan dia di negara kita. Okey, jadi hari ni kita nak tengok perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Kita nak tengok bagaimana rakyat di negara kita menentang pendudukan Jepun pada masa tu. Okey. Okey. Negara kita tadi kita ada orang apa tadi? Orang Melayu, orang Cina dan orang India kan. Dalam untuk nak tengok pendudukan Jepun ini, kita hanya akan tengok untuk orang Melayu dengan orang Cina sahaja. Okey, so benda ni cikgu akan cerita sikit benda-benda yang muka surat 74. Buku kita muka surat 74. Okey. Okey, jadi cikgu nak cerita sikit untuk kamu fikir. Dia ada beberapa perkara-perkara yang tersirat lah. Yang tersirat. Yang ni cikgu berani sikit cakap kan. Okey. Okey, kita kena sedar sebelum kedatangan Jepun ke negara kita duduk bawah pemerintahan siapa masa tu? Siapakah? Masa tu negara kita duduk bawah pemerintahan ataupun duduk di bawah penjajahan British. Okey, apabila Jepun datang ke negara kita, sebenarnya Jepun mengalahkan tentera British. Dia mengalahkan dan menjatuhkan kerajaan British. Dia bukannya datang dan mengambil kepimpinan negara kita daripada orang Melayu tu sendiri. Kerana pada masa ni kan sebelum kedatangan Jepun, orang Melayu kita memang dah duduk dalam penjajahan. Maknanya kita tidak ada hak kepada negara kita sendiri. Sumber ekonomi negara kita memang dieksploitasi oleh orang penjajah lah, dengan orang British lah masa tu kan. Okey. Jadi cikgu nak kamu jelas. Dalam buku teks ni mungkin dia tak berapa nak jelas, tetapi cikgu nak kamu jelas apa yang cikgu nak bagi tahu ini supaya benda ini memberi pengajaran kepada kamu dan memberi pengajaran kepada cikgu jugalah. Okey. Kena faham. Perjuangan, dia kata ni, tengok. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Okey, kita nak menentang pendudukan Jepun, cikgu memang setuju. Muka surat 74. Muka surat 74. Kita nak menentang pendudukan Jepun, cikgu setuju sangat. Okey, nampak ni memang cikgu setuju kita memang kena tentang pendudukan Jepun kerana Jepun adalah penjajah. Okey, tetapi perkara yang cikgu tak setuju ialah kita menentang Jepun pada masa itu adalah kerana kita nak memberi balik kemenangan kepada British. Itu yang ramai orang tak perasan. Okey? Ramai orang tak perasan tentang perkara tu. Okey. Okey, jadi kita tengok British ni, okey. Kamu rasa hari ini orang Melayu dan orang Cina ada hubungan yang baik tak? Ada tak isu-isu yang menyebabkan orang Melayu dengan orang Cina ni tak berapa nak ngam sangat? Ada. Kan? Hari ni ada kan? Kalau kamu tengok ada isu-isu. Jadi, kita kan nak mengambil, cikgu cakap tadi orang Melayu dengan orang Cina, dia tak ada hubungan yang sangat baik. Kan? Kita nak tengok kenapa agak-agaknya orang Cina dan orang Melayu ni pada hari ni dia tak berapa nak baik hubungan dia. Ada sebab dia. Okey, cikgu cerita. Kamu tahu tak?
negara kita kan apabila kita dijajah, kita ni sebenarnya penjajahan ni tak bagus lah. Dan memang tak bagus lah. Siapa pula kata penjajahan ni bagus kan? Penjajahan ni dia menyebabkan kita ni diperkotak-katikkan, diperbodoh-bodohkan, menyebabkan orang ni yelah dia macam tak okey lah, menyebabkan kita ni kita tak sedar dalam keadaan yang kita ni diperbodohkan. Okey. Dalam keadaan apabila Jepun menentang negara kita, orang yang paling frust sebenarnya, kamu tahu tak, orang Melayu dulu dia suka tahu Jepun datang negara kita. Masa kena jajah dengan Jepun dia orang gembira. Kamu rasa kenapa dia orang gembira? Kenapa orang Melayu gembira dengan kedatangan Jepun pada peringkat awal? Sebab diorang bagi layanan baik. Ha? Okay. Kenapa agak-agaknya orang Melayu gembira? Kenapa korang ni keluar masuk kelas ni? Okey, betul. Mufti kata terpedaya dengan propaganda Jepun. Okey, sebenarnya orang Melayu pada peringkat awal, diorang ni gembira Jepun datang. Diorang memang mengalu-alukan dan suka sangat Jepun nak datang. Dan sebenarnya faktor juga kepantasan ke ataupun cepatnya Jepun ni dapat menjatuhkan kerajaan British ke tanah Melayu adalah kerana mendapat sokongan orang Melayu itu sendiri. Sebelum Jepun datang ke tanah Melayu, Jepun telah buat propaganda kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. Asia untuk Asia. Orang Jepun cakap kepada orang Melayu di tanah Melayu bahawa mereka akan datang untuk membebaskan kita daripada penjajahan British. Okey, nampak tak kat situ? Jadi orang Melayu sebenarnya kita mengharap kedatangan Jepun pada hari itu ada untuk membebaskan kita daripada penjajahan. Okey, jadi dalam keadaan ini kamu rasa siapa yang lebih kecewa apabila Jepun datang menjajah negara kita? Agak-agaknya siapa sebenarnya yang marah ataupun yang rasa dikhianati, yang rasa kecewa? Kamu rasa siapa yang masa ni? British. British. Okey, kenapa British rasa macam tu? Sebab orang nak rampas tanah jajahan dia. Yes. Kerana British dia tahu, dia cakap macam ni. Dia tahu rakyat Melayu, rakyat di tanah Melayu dah mula sedar tentang penjajahan dan rakyat tanah Melayu dah mula menyokong kepada Jepun. British ni dia rasa dikhianati. Patut tak dia rasa dia dikhianati sebenarnya? Kamu rasalah kalau dalam pemikiran logik. Dia pun jahat sebenarnya. Tapi dia, perasaan dia adalah dia rasa dia dikhianati. Kamu tahu tak? Dia ada satu perasaan yang dia rasa dia dikhianati oleh penduduk di tanah Melayu. Okey, jadi pada masa itu dia nak menentang balik. Dia tapi yelah sebab British ni dia nak melawan dan dia nak mendapatkan balik tanah jajahan dia. Okey, jadi dia telah berusaha untuk nak dapatkan balik. Okey, jadi kita nak tengok ada beberapa cara yang digunakan oleh British. Walaupun pada masa ini dia kata perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun, bagi cikgu lah yang kita lawan adalah Jepun kerana masa-masa ni kita nak bagi British dapat balik kuasa dia. Tapi dah banyak orang dia tak sedar dalam buku teks tentang perkara ini. Okey, kalau tanya cikgu, kalau cikgu nak halau Jepun, cikgu dengan British cikgu nak halau sekali pada masa tu. Alright. Pada masa tu, jadi pada masa tu British ni dia nampak orang Melayu ni dah mengkhianati dia kan, cikgu cakap kan? Dia nampak orang Melayu dah mengkhianati dia. Okey, dia rasa siapa orang yang paling sesuai untuk dia nak minta tolong untuk lawan dengan Jepun pada masa ni? Orang yang dia mendapat layanan buruk daripada Jepun, yang orang yang ada dendam dengan Jepun. Kamu rasa siapa? Cina. Orang? Chinese. Orang Cina. Orang Cina. Okey. Jadi cikgu nak kamu faham tak apa yang cikgu bagi tahu ni tahu. Kan sebab benda ni tak ada dalam buku teks, sebab cikgu nak kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Cikgu cuba sampaikan dengan bahasa yang lebih sopan supaya tidaklah ke dalam cikgu nanti. Alright, okey. Okey, jadi kalau kita tengok perjuangan menentang ni dia ada regimen askar dan juga ada MPAJ. Ada Force 136. Okey, kita tengok siapakah yang terlibat dengan menentang ni. Okey, kata penentangan. Nampak tulisan cikgu? Hello, nampak tak tulisan cikgu? Nampak. Okey, so kita nak tengok. Okey, siapa yang menentang? Nombor 1 adalah Askar Melayu, Regimen Askar Melayu. Okey, nombor 2 kat sini yang menentang adalah MPAJA. MPAJA. Ini Melayu. MPAJA mostly Cina. Malayan People Anti-Japanese Army. Ini bintang 3. Boleh dengar bintang 3?
Pernah dengar tak bintang Nah. 3? Pernah dengar? Cikgu kata bintang 3. Bintang 3 kalau kamu, kalau cikgu cakap bintang 3, cikgu Omini lah kan? Okey, lepas tu ada 4, 1, 3, 6. Okey. Ada 4, 1, 3, 6. Alright, okey. Lepas tu ada lagi. Ada Askar Wataniah. Ada Gerila Melayu. Alright, okey. Cerita dia macam ni. Okey, sebelum cikgu mula membaca-baca cerita dia macam ni. Okey. Dia kata, tengok Batalion kedua, askar Regimen Melayu bersama-sama dengan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan Jepun di Kelantan. Okey. Semasa Jepun, sebenarnya British ni dah memang ada buat tentera. Kan? Dan tentera kamu perasan tak namanya Tentera Diraja Malaysia? Tentera Diraja. Nampak tak? Diraja. Ada perkataan diraja kat situ. Perasan tak? Asal. Kan? Okey. Baik Jepun, baik British, penjajah apa pun dia akan menggunakan raja ni tau. Sebab dia tahu orang Melayu adalah orang yang akan taat setia kepada raja. Okey, dia tahu orang Melayu adalah orang yang akan taat setia kepada raja. British ataupun Jepun ke siapa-siapa penjajah, dia akan menekan raja, kalau kau nak kekal kat kuasa kau nakkan tahta kau kena sokong aku. Jadi kadang-kadang raja ni dia tidak ada pilihan lah, dia tidak ada, dia terpaksa lah kan. Sebab dia nak mengekalkan kedudukan dia tu kan. Okey, jadi British ni dia memang dah melatih tentera-tentera Melayu ni untuk mempertahankan tanah Melayu. Tetapi itulah cikgu cakap, yang kita pertahankan tanah Melayu ini adalah daripada musuh luar. Sebenarnya yang melatih kita juga adalah orang Jepun, orang British tu. Sampai cikgu tak faham lah juga dengan benda ni kan. Bukanlah tak faham keadaan tu buat macam tu. Tapi sepatutnya bila kita dah semakin okey sekarang, negara kita dah ada kedaulatan sendiri, kita kena pertimbangkan benda ni. Alright, okay? Okay, jadi dia kata apa? Penglibatan Regimen Tentera Melayu dalam pertempuran menentang Jepun di Singapura memperlihatkan semangat juang yang tinggi. Okay, tengok lagi. Dia kata Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentera British Tanah Melayu menyifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi satu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi akan datang. Kalau cikgu baca ayat ni, untuk cikgu rasa sangat terluka dan sangat kecil hati ayat ni ada dalam buku teks sejarah. Kenapa? Sebab orang British ni menyanjung orang Melayu pada masa tu. Dia kata orang Melayu kena menyokong. Orang Melayu kena mencontohi semangat askar Melayu pada masa ni. Tapi, ya kita mencontohi semangat askar Melayu pada masa ni. Tapi kita tak sedar yang kita sokong dan kita ni adalah pada masa ni askar Melayu ini dia nak berjuang sebenarnya untuk mempertahankan kerajaan British. Sebab tu lah British menyokong dia. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Sedih kan? Kalau cikgu sedih lah, terkilan lah teks kita macam ni. Dia kata, tapi dalam Malaysia kau jangan macam tu. Dia kata semangat dan keberanian dan kepewiraan askar Melayu sanggup berjuang hingga hujung nyawa. Wajar dikenal dan memberi iktibar tentang kepentingan dan sikap berkorban untuk tanah air. Ya memang, kalau Lieutenant Adnan Saidi, kamu akan belajar lagi dalam buku Lieutenant Adnan, dia adalah orang sampai mati, sampai ke titisan darah yang terakhir, sampai ke hujung nyawa dia berjuang. Tetapi alangkah baiknya kalau perjuangan itu adalah untuk mempertahankan negara kita daripada semua musuh. Bukannya mati untuk mempertahankan kerajaan British pada masa tu. Okey? Ini pendapat cikgu saya pribadi lah. Siapa yang tak setuju? Ataupun siapa yang setuju dengan apa yang cikgu cakap? Saya setuju. Saya setuju. Sebenarnya kalau cikgu nak mengajak kamu untuk berbincang secara yang lebih ilmiah lah kan. Okey, jadi bila ada dalam buku teks yang macam ini, generasi yang akan datang kalau kita tak ajar betul-betul dia tak akan faham. Dia tak faham kenapa agaknya berlaku penjajahan yang bentuk macam ni. Kan? Jadi tengok siapa lagi tokoh yang kita nak belajar. Dia kata Lieutenant Ibrahim Al-Dilta menyelamatkan hampir 2,000 orang tentera bersekutu. Tentera bersekutu ni tentera apa sebenarnya? Siapa tahu tentera bersekutu tentera apa? British. Tentera British. Siapakah pakatan bersekutu yang kita belajar masa bab 2 yang ada? Mereka. British, Perancis, Amerika Syarikat, ini adalah pakatan bersekutu. Dia dipuji. Dia kata apa? Dia kata menyelamatkan 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan Pantai Johor menyebabkan beliau dianugerahi pingat Military Cross. Kita menyelamatkan musuh kita dan musuh kita memberi anugerah kepada kita kerana kita menyelamatkan dia. Dan dia masuk dalam buku teks sejarah. Kamu rasa betul ke tak betul benda macam ni sepatutnya? Tak betul. Tak patut apa ni? Tak patut. Tak patut. Sebut daripada awal tahun kita adalah orang yang sedang
Koyak je, koyak. Kita orang yang apa? Kita orang yang kalah. Kita adalah orang yang telah kalah. Kan jadi pada awal lagi cikgu bagi kita kalah. Jadi bila kita kalah, kita tidak mampu menulis sendiri dalam buku teks kita terpaksa membiarkan orang lain menulis sejarah untuk kita. Kalau cikgu tak gembira dengan sejarah yang macam ni. Tengok Kopral Yaakob Bidin pula. Dia kata apa? Kopral Yaakob Bidin dianugerahi pingat military medal atas semangat keberanian dalam pertempuran di Pasir Panjang. Kalau kamu tengok buku teks sejarah, British tidak pernah dianggap sebagai penjajah. Yang jahat hanyalah Jepun. Itulah yang kita belajar daripada buku teks sejarah kita. Okey? Tapi nak buat macam mana? Itu sukatan. Kita kan kalah. Esok kamu jawab periksa, kamu jawab elok-elok Okey, kemudian kita tengok apa pula MPAJA. MPAJA adalah Malayan People, Anti-Japanese Army. Malayan People, orang tanah Melayu yang menentang tentera Jepun. Okey, dia kata layanan tentera Jepun menyebabkan terdapat sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Melaya bagi mengelakkan mereka dibunuh dan diseksa. Jadi PKM menubuhkan satu parti gerila. Jadi orang yang betul-betul menentang Jepun pada masa itu adalah orang Cina. Tapi orang Cina dia menentang Jepun pada masa itu bukan kerana dia nak menyelamatkan negara kita daripada penjajahan. Kamu rasa kenapa orang Cina lawan Jepun masa tu? Balas dendam. Dia nak balas dendam ataupun dia nak mempertahankan nyawa dia sendiri. Kalau dia tak lawan, dia lah yang kena kan? Faham tak? Maksudnya pertarungan dia pada masa tu adalah kerana dia nak menentang dan nak mempertahankan diri dia. Okay, jadi sebab itu orang Jepun, orang Cina buat MPAJA. Kena faham, adakah MPAJA? Kamu rasa MPAJA nak memperjuangkan tanah Melayu ke? Nak dapat kemerdekaan ke? Tak. Mereka pun nak menyelamatkan nyawa dia je. Jadi dia kata Melayan, so MPAJA ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British dalam kegiatan penentangan terhadap tentera Jepun. Okey, jadi British pun nampak satu peluang. British nampak ada satu peluang, iaitu ada orang yang akan sanggup menjadi tentera untuk dia. Orang apa? Orang Cina. Orang Cina yang akan sanggup menjadi orang Cina yang akan menjadi pejuang yang akan menolong untuk mempertahankan negara ni, untuk melawan Jepun bagi pihak British. Jadi British nampak satu peluang. Jadi British pun dia telah mengambil kesempatan kat sini. Kan? Okey, jadi bila ada benda ni. Okey, jadi ada selama 165 orang PKM diberi latihan dan di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja-kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Mereka dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan yang gerila menjadi asas pembentukan 8 regimen MPAJA. British nampak ini satu peluang yang bagus. Dia ada 165 orang tentera yang sanggup berkorban yang melawan jadi tentera ni, dia latih menjadi tentera gerila. Faham tak maksud tentera gerila ni? Tentera gerila ni yang akan menjadi buat kerja-kerja sabotaj dan perang gerila. Cikgu ada bagi ajaran kamu semua ni masuk perang gerila kan? Perang-perang yang menggunakan taktik-taktik ataupun strategi-strategi yang ni lah kan? Kan? Jadi benda ni mereka ni dia ambil satu kesempatan yang ada kat sini. Jadi maka adalah tentera MPAJA. Okey, MPAJA ni dia dapat senjata. Dia dapat juga duit. Dia dapat latihan daripada British. Kamu rasa British ikhlas tak nak bagi? Tak. Kamu rasa British ikhlas ke tak ikhlas nak memberi sebenarnya benda tu? Tak. Kenapa kamu rasa tak ikhlas? Sebab kita akan tengok lepas ni apa akan jadi. Kerana apa? Lepas ini British bila Jepun menyerah kalah, British tak nak dah lagi MPAJA ni. Dia tak nak dah. Nanti MPAJA inilah yang akan menjadi komunis. Komunis, kamu belajar sejarah jahat ke baik? Jahat. Tanya mana datang komunis ini, mana datang komunis yang ada senjata, mana datang komunis sebab nanti selepas ni kita akan belajar macam mana komunis ni dia yang menyerang, membunuh orang Melayu. Kita akan belajar selepas ni kita kena tahu balik mana datang senjata. Mana senjata yang datang untuk ditembak orang Melayu tu sendiri. Daripada mana? Siapa bagi senjata tadi cikgu cakap? British. Yang bagi. Jadi British yang bagi. Sebab tu bila cikgu mengajar kamu sejarah macam ni, cikgu nak kamu bukannya belajar untuk lulus pelik saja, supaya kamu faham, kamu nampak apa sebenarnya yang orang lain mungkin tak nampak. Kamu nampak tak? Kamu nampak tak? Nampak. Kamu rasa dalam keadaan ini yang lebih jahat Jepun ke British sebenarnya?
British. British. Tapi cikgu selalu cakap sebenarnya British jahat dia tak nampak. Tapi dia jahat. Tapi kita selalu tak nampak jahat dia. Tapi British memang jahat. Alright, okay. Faham? Setakat ni faham? Faham. Okay, jadi dia pun buatlah MPAJA ni tiba-tiba lah dekat negara kita ni, macam mana boleh ada komunis kat negara kita? Daripada sinilah datangnya komunis ni. Ini adalah hasil daripada latihan dan bekalan senjata semua diberi oleh British. Okey, kita tengok ada lagi satu pasukan tentera iaitu namanya Force 136. Force 136 ni siapa pula? Kat belakang ni dia bagi tahu ni. Force 136 dekat Muscat 76. British dia buat lagi satu. British menubuhkan South East Asia Command yang berpusat di Colombo, Sri Lanka, membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136. Force 136 telah mendapat latihan di India dan di Sri Lanka. Mereka kemudian dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam dan diturunkan melalui payung terjun dari kapal terbang bertujuan mendapatkan sokongan orang Melayu serta menubuhkan gerila anti-Jepun. Inilah datangnya tentera Punjabi. Pernah dengar tak orang Punjabi? Tahu tak orang Punjabi? Yang pakai serban yang besar tu. Pernah dengar tak orang pakai serban? Pernah. Orang panggil askar-askar ni, diorang dulu panggil kan. Ini namanya tentera Gurkha. Tentera Gurkha ni adalah tentera yang dibuat inilah Force 136 ni lah. Nanti Jepun lah lawan dengan tentera-tentera Gurkha ni. Kalau cikgu lah, aku tak jadi lah tentera Gurkha ni. Kenapa? Tentera Gurkha ni adalah tentera upahan. Maksudnya kamu ni tak ada kerja, kamu pergi kerja dekat negara lain untuk lawan dengan musuh. Kan, jadi dia kata anggota awal Force 136 Tanah Melayu termasuklah Major Tengku Muhammad Mujidin, Lieutenant Tunku Yusof, Tunku Ayub, Lieutenant Ibrahim Ismail dan Lieutenant Tengku Osman, Tengku Muhammad Jiwa. Jadi ada lagi satu tadi, so ada Regimen Askar Melayu. Ini pun British yang latih. MPAJA pun British yang latih. Force 136 pun British juga yang latih. Kamu rasa kenapa lah British ni bersungguh-sungguh sangat? Kenapa British ni bersungguh-sungguh sangat nak melatih orang untuk melawan dengan Jepun ni? Dia nak balik. Dia nak balik. Dia nak apa? Nak jajah balik. Ke penjajahan. Dia nak balik negara kita. Kat negara kita kan ada banyak benda-benda yang didapat kalau dia yang diperlukan kalau dia didapat balik kat negara kita. Tutup pula. Ni dah. Tutup. Kan? Kan, jadi itulah sebab yang dia nak sangat. Okey, jadi kita tengok. Jadi MPAJA bekerjasama pula dengan Force 136. Kan? Mewakili tentera British mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan Jepun. Dalam kerjasama ini MPAJA mendapat lagi bantuan senjata, ubat-ubatan, keuangan dan latihan daripada tentera British. Okey, MPAJA bekerjasama lagi dengan Parti Kuomintang lagi. Sebab tentera yang ada dalam MPAJA ni adalah orang Cina. Orang India memang tak terlibat ya. Dalam peperangan ni orang India memang tak ada. Yang ada orang Cina duduk dalam MPAJA. Orang Melayu duduk dalam Regimen Askar. Orang Force 136 asalnya adalah orang daripada Sri Lanka. Daripada luar Sri Lanka datang. Orang-orang ni semua tak ada kepentingan ya untuk mempertahankan. Diorang tak ada kepentingan untuk mempertahankan negara kita. Tiga-tiga ni yang berkepentingan kat sini yang tidak dinyatakan dalam buku teks, orang tak nampak adalah British. Okey, British yang ada kepentingan untuk mendapatkan balik Tanah Melayu. Alright, pergi dekat muka surat 76. Kat muka surat 76 ni dia pun ceritalah. Dia pun ceritalah balik tentang bilakah peristiwa-peristiwa iaitu peristiwa Force 136. Dia kata diorang ni berjaya mendarat dekat Hulu Perak dengan bantuan pegawai daerah Greek. Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman, askar Melayu setia ditubuhkan. Lepas tu Force 136 Wataniah Pahang pula berjaya mendarat di Raub Pahang dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub. Yop Mahidin, gerila Wataniah Pahang ditubuhkan. Ini sebenarnya juga adalah Sultan Pahang juga. Kalau di belakang Wataniah adalah Sultan Pahang. Kan? Lepas tu pergi pula mendarat dekat Kedah, Kampung Kuala Janing. Dengan bantuan pegawai daerah Kuala Kedah dan Tunku Abdul Rahman, gerila Melayu Kedah diwujudkan. Jadi ada gerila orang yang nak menentang. Bukan ke cikgu, apa ni? Bukan ke Kuomintang, bukan komunis. Kuomintang mana? Kuomintang komunis. Kuomintang adalah parti komunis tapi di negara Cina, bukan dekat negara kita.
Kuomintang ni nanti lepas tu baru diorang ni jadi komunis. Barulah mereka akan jadi PKM. MPAJA ni nanti dah tak ada dah MPAJA sebab Jepun dah kalah. Mereka ni akan jadi mereka lepas ni kamu akan tengok Malaysia ada darurat. Orang Melayu dan orang Cina, lepas tu nanti yang tak ngam ni adalah kerana British ni pula. Sebab nanti MPAJA ni nanti diisytiharkan sebagai musuh pula. Alright, okay? Alright, okay. Jadi dekat muka surat 76 tu diceritakan. Dia kata apa? Force 136 dan pertubuhan gerila Melayu bekerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia. Antaranya termasuklah mengumpulkan maklumat, sabotaj, menyebarkan propaganda dan membuat persiapan untuk melancarkan operasi Zipper, iaitu secara besar-besaran menawan tanah Melayu pada tahun 1945. Jadi kuat tak kuat? Kuat tak kuat? Okey, ada tanya. Tuan Abdul Razak pun ada kan dalam Force 136? Ya, Tuan Abdul Razak pun ada. Macam ni, kalaulah kamu belajar sejarah ni, dia banyak perkara-perkara yang pahit. Dia banyak perkara-perkara yang pahit untuk kita nak kita nak cakap, tetapi sebabkan dah tersurat dalam sejarah ni panjang. Alright. Okay, so kita pergi ke penjajahan individu pula. Pergi dekat muka surat 78. Kan? Kita nak habiskan juga hari ni tau. Kita pergi kat muka surat 78. Alright, so kita tengok pula penentangan secara individu. Penentangan secara individu, dia bagi ada 2 orang. Cikgu pun tak tahu dah kenapa dia pergi letak si Gurchen Singh dengan Syabil Katigasu. Sebenarnya cikgu ni dah baca buku ni banyak kali, tapi cikgu rasa macam ada sakit hati sikit lah baca buku-buku sejarah ni kan. Sebab cikgu tak faham kenapa buku sejarah ni dia mengagung-agungkan orang luar. Okay, dia kata apa? Kegiatan anti-Jepun turut digerakkan secara individu seperti penentangan Gurchen Singh dan Syabil Katigasu. Kita tengok siapakah mereka ni. Gurchen Singh menggerakkan penentangan terhadap tentera Jepun secara menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Bagi cikgu lah, nombor 1, Gurchen Singh tak patut pun duduk kat tanah Melayu. Faham tak? Faham tak? Kenapa kalau kamu rasa Gurchen Singh ni tak patut duduk kat tanah Melayu? Nebok. Dia bukan orang Melayu pun. Dia tak sepatutnya berada di negara kita. Faham tak? Bagi cikgu, orang luar daripada awal tak sepatutnya masuk campur dengan negara kita. Negara kita, pemerintahan kita hari ini jadi cacah marba, jadi kucak-kacir. Kita orang Melayu hilang kuasa politik negara kita kerana British bawa masuk orang asing ke negara kita dan memberi kerakyatan kepada mereka. Kita akan jumpa nanti macam mana orang Cina dan orang India berada kat negara kita hari ini. Faham tak? Kalau tanya cikgu daripada awal lagi, cikgu memang tak setuju. Tak sepatutnya orang-orang ni dimasukkan dekat negara kita. Sebab bila dimasukkan dekat negara kita, diorang ni orang luar, faham tak? Diorang ni orang luar. Tak ada kena-mengena pun dengan negara kita. Okey, dia kata apa? Risalah penentangan dihasilkan oleh Gurchen Singh diadakan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Beliau berjaya menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dan menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Beliau ditangkap oleh Kempetai. Kempetai ni polis rahsia Jepun setelah dikhianati namun berjaya melarikan diri ke rumah sehingga perang tamat. Jadi dia cakap lah. Dia cakap Gurchen Singh ni adalah orang yang masuk buat sabotaj untuk mengalahkan Jepun. Kamu rasa dibuat untuk siapa? British. Sebab untuk British. Kenapa dia pergi lari ke Burma? Kerana Burma juga merupakan tanah jajahan British. Ditangkap dalam Burma. Sampailah perang tamat dia lari sebab dia tahu kat sana dia akan dapat perlindungan daripada tentera British. Jadi kenapa kita nak angkat dia dan nak masukkan dia dalam buku kita? Sebenarnya dia tak tahulah apa dia punya fungsi dia. Okey, kita tengok pula ni Syabil Medan Delhi ataupun dikenali sebagai Syabil Katigasu, jururawat terkenal dengan keberanian dan kecekalan membantu masa perang anti gerila tentera Jepun di Perak. Syabil dan suaminya ni orang putih, laki dia. Bukan orang putih. Cikgu rasa laki dia orang India. Orang India yang Kristian. Okey, dia kata apa? Syabil dan suaminya Dr. Abden Clement Katigasu mengendalikan sebuah klinik di Ipoh sebelum perang sehingga kedatangan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, pasangan ini memberikan bantuan dan ubat-ubatan dan perkhidmatan kepada gerila anti-Jepun. Gerila anti-Jepun ni tentera apa? Tentera mana? MPAJA. Tentera yang pro kepada
British. Dan dia pun British. sendiri pun bukannya orang Melayu, dia sendiri pun orang British. Dia kata Sybil menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat diperoleh daripada siaran radio British dengan gerila anti Jepun. Dia dan suami ditangkap oleh tentera Jepun apabila kegiatan mereka terbongkar. Semasa berada dalam tahanan, penyiasaan demi penyiasaan dilakukan oleh tentera Jepun sehingga menyebabkan kematian suaminya. Setelah Jepun menyerah kalah, dia dibebaskan dan diterbangkan ke Britain untuk menerima rawatan perubatan. Dia dianugerahi peringkat King George di Istana Buckingham kerana keberaniannya semasa pendudukan Jepun dan wanita dari tanah Melayu menerima anugerah tersebut. Okey. Apa pendapat kamu? Kamu rasa patut tak? Bagi cikgu dia perlu buat. Dia perlu bantu sebab tentera tu ada tentera yang sebangsa dengan dia. Tentera tu adalah tentera British kan dan sebangsa dan seagama juga dengan dia. Bagi cikgu dia buat benda yang betul. Bagi cikgu satu pendapat lain dia buat benda yang betul. Tetapi dia bukan berjasa kepada negara kita. Dia berjasa kepada siapa? The British. Kan? British. Juga berjasa kepada British dan juga Sybil. Ketiga Sybil. juga berjasa kepada British. Cikgu tak faham kenapa dua orang ni duduk dalam buku teks kita. Tapi cikgu dah cakap dengan kamu, ingatlah kita adalah orang yang kalah. So bila kita orang yang kalah, kita terpaksalah baca je lah dan belajarlah apa yang ditulis oleh mereka. Right. Tapi kamu rasa benci tak dengan British sekarang? Ada tak rasa benci? Lepas kamu belajar sejarah dengan cikgu, kamu rasa benci tak? Tak benci. Rasa benci gila. Kalau orang tanya cikgu, kebencian cikgu kepada British dan Jepun, British memang cikgu benci gila. Kebencian yang sangat British cikgu memang tak suka gila. Jepun tu cikgu nak cakaplah dia jahat, tapi jahat dia tu jahat yang nampak, faham tak? So kita tahu dia jahat. Kita tahu dia jahat. Tapi British ni dah lah jahat. Lepas tu dia pura-pura baik. Lepas tu dia memperbodoh-bodohkan kita. Ya Allah, ini kalau sinetron ni 80 episod tak habis lagi ni. Orang jahat yang tak nampak jahat ni. Tak faham. Marah. Dah lah panas. Kan? Okey, kita tengok apa lagi. Di Sabah dan Sarawak pula. Operasi Semut adalah siri operasi peninjauan lakukan oleh unit khas ZEC Australia sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Dikata operasi tersebut dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia dan Australian Services, nama kepanjang pula, Reconnaissance Department yang mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melaksanakan perang gerila melawan Jepun. Nampak tak perkataan orang tempatan? Dia datang ke Sarawak melatih orang tempatan untuk menentang dengan Jepun. Kan, dia melatih, yalah siapa lagi nak tolong dia lawan. Kan, jadi dia kata Mei 1945, anggota SRD mendarat di kawasan tengah di pantai laut Sarawak mengatur penentangan terhadap tentera Jepun dan membuat persediaan bagi pendaratan tentera bersekutu. Ada daripada Australia, British dan juga New Zealand. Okay, mereka ni memang tentera bersekutu lah. Jadi rekrut tempatan ini dikenali sebagai gerila semut, antaranya diambil daripada orang Kayan, Kenyah, Kelabit, Murut. Orang Iban dari Rajang kemudian menyertai perjuangan SRD. Kepakaran gerila semut penting dalam usaha merancang taktikal perang gerila kerana tentera Jepun. Sebab dia orang tempatan, dia tahu selok-belok Sarawak ni. Kan, cikgu tidak menyalahkan mereka ni. Kalau sepanjang cikgu belajar dan mengajar sejarah, cikgu tak pernah menyalahkan Lieutenant Adenan, cikgu tak pernah menyalahkan Tengku Mahmud Mahidin ni ke Ibrahim Ala ni, cikgu tak pernah memandang rendah kepada mereka lah. Cumanya cikgu rasa kalaulah mereka ni dapat berjuang untuk agama dan bangsa kita, untuk agama kita, mati syahid lah. Kalau kan cikgu pernah cakap daripada awal, perjuangan untuk bangsa tak dapat mati syahid ya. Dan Islam ni berjuang untuk mati syahid hanya berjuang untuk agama saja. Untuk bangsa-bangsa ni tak ada. Dalam Islam tak ada. Ingat, kalau tak ada kerana semangat nasionalisme ini, tak ada perang dunia pertama, perang dunia kedua ni. Semangat inilah yang telah dimanipulasi oleh orang kafir untuk kita melawan. Kan, padahal kita pun tak sedar apa yang kita sedang lawan. Alright, okay, kita tengok pula di Jesselton ni di Sabah. Jesselton ni adalah nama lain untuk Kota Kinabalu. Kota Kinabalu nama lama dia adalah Jesselton. Okey, sekarang namanya Kota Kinabalu. Kalau Sandakan nama lain dia Elapora, nama lama dia. Jesselton ni nama sekarang dia Kota Kinabalu. Dia kata pemberontakan Jesselton dikenali sebagai pemberontakan Double Tank, iaitu penentangan terhadap pendudukan Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kwok. Mana ke Albert Kwok ni? Albert Kwok tu ada kat tepi tu. Alright, dia kata apa?
Pada Oktober 1945, Albert Kuat yang dikenali sebagai pasukan gerila Kinabalu telah melancarkan serangan di pejabat pentadbiran, balai polis dan kemudahan tentera diraja Jepun serta membunuh tentera Jepun di Jesselton. Okey, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Tentera Jepun kemudiannya melancarkan serangan balas dan dengan pantas dan kejam. Perkampungan di pesisiran pantai diserang dan dibom. Beratus-ratus orang disoal siasat dan diseksa sehingga mati. Kan? Jadi Albert Kuat menyerahkan diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas Jepun terhadap orang awam. Beliau bersama-sama 175 lain kemudian dihukum bunuh di Petagas. 131 lagi dipenjarakan di Labuan. Selain itu pasukan tentera gerila di Jepun juga dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun. Ada tak cerita pasal ni? Tak ada cerita. Ini adalah di Sabah. Alright, okay. Ini cerita, ini adalah di Sabah. Alright, okay. Kamu okey lagi tak? Hello, kamu okey lagi? Alright, okay. Jadi, inilah yang kita belajar. Orang-orang yang menentang tentera Jepun. Orang-orang yang menentang tentera Jepun. Kan? Jadi tentera Jepun ni dia tak ada orang-orang yang menentang dia secara persendirian. Tapi kebanyakan mereka ini ditentang secara berkumpulan. Tadi ada Jemaah Askar Melayu, ada MPAJ dan juga ada 13 MPAJ dan juga ada POS 13 6. Okey, dan juga cerita tentang di Sabah dan di Sarawak. Alright. Okey. Lepas tu kita tengok apa pula yang berlaku. Apa yang berlaku pula kepada Jepun. Dia kata pendudukan Jepun meninggalkan kesan yang besar terhadap kehidupan masyarakat negara kita. Dasar pemerintahan membawa kepada perkembangan nasionalisme dalam kalangan penduduk. Kamu tahu tak? Sedikit sebanyak dengan kedatangan Jepun ni kita patut bersyukur tau. Sebenarnya orang Melayu lepas dia kena tampar dengan Jepun tu, kan penumpang Jepun tu dia sedar. Dia dah sedar tentang penjajahan. Kalau tak ada Jepun, lagi lama lagi British akan duduk kat negara kita. Okay, jadi dia kata apa? Bila dah datang Jepun, dah rasa perit dan seksanya penjajahan, orang Melayu mula benci kepada penjajahan. Orang Melayu tak nak dua-dua dah sebenarnya. Baik Jepun dia tak nak, baik British pun dia tak nak sebenarnya. Okay, dia kata pendudukan Jepun tanah Melayu berlaku ketika bibit-bibit kesedaran nasionalisme mula berkembang. Slogan Asia untuk Asia dan kemakmuran Asia, kemakmuran Asia Timur Raya kan. Kan jadi menekankan kan jadi dia kata apa? KMM ini adalah Kesatuan Melayu Muda. Maksudnya sebelum Jepun datang, kan Jepun cakap faktor Jepun dapat menjajah dengan cepat kerana kita, orang Melayu mengharapkan Jepun datang untuk membebaskan kita. Jadi kat situlah ada semangat anti penjajahan. Kemudian orang Melayu menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Orang Melayu sendiri lepas tu masing-masing dah mula nak menuntut kemerdekaan. Sebelum ni bayangkan 446 tahun yang sebelum tu tak ada rasa nak menuntut kemerdekaan. Tak ada rasa duduk dalam penjajahan. Tapi dengan kedatangan Jepun, orang Melayu dia rasa nak merdeka. Tak nak Jepun, tak nak Inggeris, nak menjadi negara kita sendiri. Jadi dia kata apa? Langkah tentera awal membangkitkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu dengan membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British. Jadi dikata pentadbiran Jepun memberi kegiatan politik KMM dan memerlukan sokongan masyarakat tempatan. Jadi dikata kan, okey, tetapi KMM ni, Kesatuan Melayu Muda ni, dia kan datang bagi bantuan kepada Jepun kerana dia nak Jepun datang membebaskan negara kita. Faham tak? Tetapi bila Jepun datang menjajah negara kita, Jepun tak nak membebaskan. KMM ni dia minta Jepun merdeka lah, kata datang nak bebaskan daripada penjajahan. Bercerita pula datang sambung penjajahan kan. Jadi KMM ni tuntut kemerdekaan 1942. Tapi Jepun tak nak bagi. Cikgu dah cakap banyak kali dan kamu kena dengar, dalam dunia ni tak ada pertolongan secara percuma ya. Tak ada pertolongan, orang nak datang bebaskan kita, nak tolong jadi hero selamatkan kita secara percuma, memang tidak ada. Dia tidak ada pertolongan benda-benda macam ni. Jadi dia kata apa? Dia kata taktik perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Jadi bila Kesatuan Melayu Muda nak minta kemerdekaan, Jepun tak bagi, Jepun bubarkan KMM ni. Dah kena bubarkan. Jadi dia kata apa? Pemimpin KMM sedar bahawa Jepun takkan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu walaupun KMM telah bantu tentera Jepun menentang British. Sedar, orang Melayu dah sedar, kena tipu. Okey? Dia sedar. Dan dia disedar bahawa kalau kita nak merdeka, kita bukan kena merdeka dengan bantuan tentera Jepun. Dan cikgu rasalah sebenarnya silap orang Melayu pada masa tu adalah tak bersatu padu. Mereka pada masa tu tidak bersatu padu. Kalaulah mereka masa ni bersatu padu,
Kamu rasa kita boleh tak halau Jepun, British keluar dari negara kita kalau kita bersatu padu? Boleh. Kamu rasa boleh tak sebenarnya? Kita ada kekuatan tu tak? Walaupun cikgu sedang kepanasan ni, kamu rasa kita ada tak kekuatan untuk menghalau? Kalau kita bersatu padu, rakyat kita bersatu padu. Ada kekuatan. Ada. Kan? Kita tak perlukan Jepun untuk datang negara kita. Kita ada kekuatan itu untuk kita menghalau British keluar daripada negara kita sebagaimana yang dibuat oleh orang Indonesia, sebagaimana yang dibuat oleh orang India. Mereka dapat kemerdekaan kerana rakyat mereka bersatu padu menghalau penjajah itu keluar. Tapi negara kita, dia tak bersatu padu. Negara kita ni lah benda yang cikgu kesal jugalah. Negara kita adalah, rakyat kita ni memang tak nak bersatu padu. Rakyat negara kita ni ada masalah perpaduan. Kamu tengok orang Melayu kita sendirilah. Ada masalah dalaman politik, kita buat apa? Apa orang Melayu buat bila ada masalah dalam parti politik? Viral. Dia buat apa? Tak puas hati, kita buat apa? Kalah pemilihan, kita buat apa? Orang Melayu sekarang. Fitnah. Lawat. Kalah pemilihan parti politik, kita buat apa? Aduh. Kita buat parti baru. Perasan tak? Banyak apa pun. Tak. Kalah, satu parti politik kalah. Tak puas hati kalah, buat parti baru. Anwar Ibrahim tak puas hati dengan Mahathir, buat keadilan. Mat Sabu and the gang tak puas hati dalam PAS, buat parti amanah. Faham tak? Okey. Tak puas hati lagi. Sekarang Mahathir tak puas hati dengan Muhyiddin and the gang dekat dalam parti bersatu, buat parti pejuang. Dato' On golongan macam mana cikgu? Dato' On ini, Dato' On, mereka ini adalah orang-orang yang berpendidikan barat sebenarnya. Okey, mereka ni adalah orang-orang yang berpendidikan barat. Jadi nak cakap tu, cikgu ni mereka membesar persekitaran mereka, persekolahan mereka, perkara-perkara itu dia mempengaruhi dia punya cara berfikir dia. Cikgu ni, kalau lah cikgu ni duduk keturunan Dato' On juga kot, memang cikgu ni mungkin cikgu akan ada pemikiran yang sama yang cikgu tak nampak British tu jahat. Macam mana kita tak nampak British tu jahat? Sebab kita sekolah British, kita rasa British datang ajar kita belajar sampai pandai, kita boleh pergi belajar luar negara, kita tahu tentang undang-undang. Kan? Kalau cikgu tak cakap lah tak ada kebaikan, ada juga kebaikan. Kita belajar pentadbiran, tetapi kita dapat benda tu dengan harga yang mahal. Pahit benda tu kita dapat. Dato' On dia duduk dekat golongan bangsawan. Dia kerabat juga dan dia ada orang-orang bangsawan. Jadi dia tak rasa susah dan periknya rakyat kat bawah. Cikgu boleh cakap macam ni sebab cikgu bukannya bangsawan, cikgu tak ada apa-apa jawatan dalam politik. Cuba cikgu ni duduk pula dalam kalangan anak beranak mereka. Mungkin cikgu akan ada pemikiran yang berbeza. Pemikiran, persekitaran dia akan mempengaruhi apa juga cara kita berfikir. So Dato' On ni ideologi dia, ideologi yang kritis ada juga, tetapi sekerana persekitaran itulah, persekitaran kita tak boleh nak cakap lah. Kan? Sebab cikgu pun bukannya raja. Kalau cikgu ni raja, mungkin cikgu pun nak mempertahankan tahta cikgu. Nak mempertahankan kedudukan cikgu, mungkin cikgu akan fikir. Kalau cikgu hilang kedudukan, langsung lagi rakyat kita mungkin tak dapat apa. Sesatu segi, bagus juga negara kita ni tak jadi satu negara revolusi yang menyebabkan rakyat kita buang raja. Kan sekarang ni kan ada nak buat mewujudkan negara republik. Kan walaupun pada masa dulu cikgu tak faham, bukan tak faham lah, cikgu rasa macam lemahnya lah. Bagi cikgu, apa yang berlaku ni kerana kita lah sebagai orang Melayu lemah, tak bersatu. Sepatutnya raja-raja ni peranan dia menguatkan orang Melayu, menyokong ulama'-ulama' meniupkan semangat jihad. Sepatutnya itu. Kan tetapi kita tak ada benda-benda tu dulu kan. Jadi kalau kita ada, mungkin rakyat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Tapi sebab kita tak ada benda tu, jadi kita pun tak dapat. Kan. Jadi macam itulah. Kan. Tetapi ada juga hikmah dia, bayangkan kalaulah pemikiran yang macam cikgu ni, tapi cikgu ni tak adalah tahap sampai nak menumbangkan institusi beraja. Ada je orang-orang yang ada pemikiran yang macam cikgu ni, tetapi dia punya radikalnya lagi, dia kata dia tak nak raja. Sekarang kita nak buang institusi beraja. Nak buang institusi beraja, kita nak wujudkan negara republik. Untuk cikgu tak setuju tahap macam tu sekali. Sebab bagi cikgu, di negara kita, institusi beraja sangat penting untuk mengekalkan kita sebagai orang Melayu. Okey, untuk melindungi anak cucu kita. Sebab ini negara kita, kita tak tahu nak pergi mana. Okey, kita tak tahu nak pergi mana. Orang Cina, orang India, dia boleh duduk kat negara kita, dia boleh datang dan pergi. Orang Melayu, kalau kita hilang negara kita, kita tak ada tempat nak pergi. Okey?
Kita tak ada tempat. Anak cucu kita tak ada tempat nak pergi. Nak duduk kat tempat lain tak ada. Muka Melayu ni muka mana nak pergi? Orang Melayu takkan nak pergi duduk US. Tapi nak membentuk, kita akan hilang identiti bangsa kita, akan hilang dan orang sebab raja juga pada hari ini kepentingan mereka untuk menjaga kedudukan agama Islam kita. Jadi cikgu tak adalah tak setuju untuk nak menggulingkan institusi beraja. Macam tu. Alright, okay. Okay, jadi kita tengok apa lagi? Kita tengok jadi orang Melayu sedar kan? Sekurang-kurangnya sedar bahawa Jepun tak boleh diharap untuk memberi kemerdekaan kepada kita. Sebab tu dia kata menjelang bulan Jun 1945 tentera Jepun semakin tertekan dengan serangan pihak bersekutu berusaha menangi golongan hati nasionalis Melayu. Dia dah nampak dah. Dah macam-macam dah ada, macam-macam askar dah serang di kiri kanan. Kan? Jadi Jepun, dia kata dengan sokongan tentera Jepun, Dr. Burhanuddin Ali, Ibrahim Haji Yaakob, Onan Haji Siraj dan pemimpin KKM yang lain menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KRIS. Sebenarnya orang Melayu, KMM ni, dia nak memerdekakan dan dia nak menyatukan kita dengan Indonesia ni menjadi satu negara. Sebenarnya lah. Jadi dia kata Jepun merestui KRIS untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu bersama-sama Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Kan? Dia bagilah. Kan? Dr. Burhanuddin Alimi adalah orang yang mengasaskan Parti PAS, kalau kamu nak tahu. Okey, dia kata namun begitu Jepun memaklumkan kepada KRIS bahawa rancangan untuk Malaysia merdeka bersama-sama Indonesia tak dapat dilaksanakan kerana tentera Jepun terpaksa menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 sebab Hiroshima dengan Nagasaki telah dibom. Kan, jadi tak berjayalah nak menuntut kemerdekaan, tak berjayalah mereka pada masa tu. Kan, jadi dia kata apa? Dia kata perjuangan untuk mencapai matlamat KRIS diteruskan melalui penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Itu parti politik pertama ditubuhkan selepas pendudukan Jepun. Tapi tak berjaya juga rancangan ini kerana apa? Kerana Indonesia, bila Jepun kalah, Indonesia terus mengisytiharkan kemerdekaan pada masa itu. Tapi negara kita tak isytihar kemerdekaan kerana kita, British datang balik dekat negara kita. So sad. Sedih kan? Okey, lepas tu kita tengok pula di Sabah Sarawak. Awak boleh dengar ke? Hello, ada lagi orang dengar tak? Tengah-tengah hari ni? Ada. Kan, lepas tu kita tengok kat Sabah Sarawak pula adalah persatuan yang ditajuk oleh Jepun iaitu nama Persatuan Cina. Aku tak tahu nak sebut. KKO Kokokai. Muka surat 81. KKO Kokokai iaitu Persatuan Cina Seberang Laut Anjuran Jepun yang menggabungkan Persatuan Cina merangkumi dialek, daerah dan nama keluarga. Bawah satu pertubuhan diasaskan di Kuching. Okey. Dia kata apa? Berikutan kekurangan tentera Jepun, orang Melayu dan Iban diberikan jawatan kuasa lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya hanya diberi kepada orang British. Jadi jawatan tinggi juga diberikan turut memberikan kesedaran dan keyakinan kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas. Jadi dia kata apa? Apabila orang Jepun, British dia tak bagi peluang dekat orang Melayu untuk mentadbir, dia takut kita pandai. Sekolah pun dia tak bagi, dia menghalang banyak benda supaya dia tak nak kita ni pandai kan. Jadi British, Jepun dia bagi orang Melayu sebab dia kekurangan kaki tangan, so dia bagi. So bila orang Melayu ni ada peluang untuk mentadbir, menjadi pegawai pentadbir, dia pun rasa kita ni boleh je sebenarnya memerintah negara kita sendiri. Apa yang kita takut sangat kita tak pandai? Kadang-kadang sebab kita tak diberi peluang. Contoh, awak tak pernah buat bisnes kan? Takut tak nak buat bisnes? Kita pernah buat benda ni, kita rasa takut. Macam cikgu dululah. Ui takut nak buat bisnes, rasa macam kita tak pernah ada. Tapi bila kita diberi satu peluang, kita cuba, sebenarnya benda ni taklah susah mana. Cabaran memang ada, tapi kalau kita ada pengalaman, kita boleh buat benda ni jadi lebih baik dan masa ke semasa. Alright, jadi maka orang di Sabah Sarawak juga pun sedarlah tentang adalah kesedaran berpolitik. Tu dah ada bagi contoh Tengku Nordin, Abu Bakar, Zakaria Gun, ada Harun Aminul Rashid, dan mereka ni pun adalah. Alright, okay. Jadi habislah. Bab ni dia bosan sikit. Nanti kita buat latihan, kita akan lebih nampak sebab dia banyak tulisan-tulisan. Okay, awak mesti kat sini semua. Terima kasih. So, kita dah sampai ke saat-saat akhir Jepun di negara kita. Kita berada di saat-saat akhir Jepun berada di negara kita. Jepun sekarang akan berada di ambang kekalahan. Okey, di ambang kekalahan. Ingat tarikhnya pada 15 Ogos 1945. Okey, apa yang berlaku? Apa yang berlaku yang menyebabkan Jepun terpaksa menyerah kalah? Bom
Bom Hiroshima, Nagasaki. Dibom. Okey, itulah peristiwanya. Okey, dekat muka surat 82 dan 83. Yang kena bom. Ya, peristiwanya adalah Jepun dia terpaksa menyerah kalah apabila mereka telah dibom. Little boy digugurkan di bandar Hiroshima. Kan, jadi tapi dah diorang tetap tak nak menyerah kalah lagi. Sebab kabinet Jepun kata kita teruskan lagi peperangan. Jadi diturunkan lagi satu fragment dekat Nagasaki juga. Jadi terpaksalah Maharaja Hiroto dia mengumumkan Jepun terpaksa menyerah kalah dan meminta Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan bersetuju oleh pihak bersekutu. Jadi itulah peristiwa yang menyebabkan terpaksalah mereka menyerah kalah. Ramai kan orang yang terkorbankan disebabkan kegilaan. Tu ada Abdul Razak bin Abdul Hamid dalam usia belasan tahun semasa menuntut di Hiroshima. Datuk Habdi Abdul Razak bin Abdul Hamid yang dikenali sebagai Raja Sensei merupakan rakyat pertama yang terselamat. Dalam peristiwa pengeboman di Hiroshima. Alright, okey tengok. Jadi dikata selepas Jepun menyerah kalah, kan muka surat 83. Selepas Jepun menyerah kalah, dengan segera-segera diorang nak datang ambil balik negara kita. Pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara merancang untuk segera mendarat di tanah Melayu semula. Namun begitu tak dibenarkan berbuat demikian sehingga upacara penyerahan rasmi oleh tentera Jepun kepada General Douglas MacArthur pemerintah tentera bersekutu pada 2 September. Oleh sebab itu tentera British mula kembali ke tanah Melayu pada 3 September seterusnya. Serta ucapan rasmi penyerahan kalah tentera Jepun diadakan di Sabah, Sarawak dan di Singapura. Tercapai tak hasrat mereka buat benda ni semua? Tercapai tak hasrat British kat sini? Dia dapat tak apa yang dia nak? Dia dapat tak apa yang dia nak? Dapat. Dia dapat kan? Dia dapat balik apa yang dia nak. Akhirnya dia dapat balik tanah Melayu. Kita ada satu peluang keemasan sebenarnya untuk menghalau penjajah ni keluar. Kita ada peluang keemasan. Tetapi kita tak menggunakan peluang itu. Kita tak gunakan peluang itu, akhirnya kita pun bersambunglah. Dekat sebelah tu ditunjuk-tunjuk gambar. Tu kat Pulau Pinang, pendaratan pertama tentera British. Kan? Lepas tu ditunjuk dekat sebelah tu pula, dekat Labuan. Itu gambar-gambar je. Ditunjuk kat sebelah tu dekat Kuching. Sebelah tu lagi ditunjuk dekat Singapura. Kat sebelah tu ditunjuk dekat Kuala Lumpur. Jadi, kamu rasa apa tujuan British buat benda ni? Ditunjuk gambar-gambar ni. Kamu rasa dia bangga tak dia dapat balik negara kita? Bangga. Bangga kan? Macam kita tengok bila Adolf Hitler dia dapat kalahkan Perancis, ingat tak? Dia balas dendam tu macam mana? Kamu tahu tak bila dia buat macam ni, dia dapat satu kepuasan tau. Kepuasan kemenangan. Dia kan dah kalahkan musuh dia kan? So dia rasa macam aku puas. Aku dapat balik apa yang aku nak. Yang ruginya siapa? Yang kekal rugi. Orang Melayu. Orang Melayu. Ya, yang kekal dan rugi di tanah Melayu adalah kita, orang Melayu. Alright. Jadi jeng, Jepun dah kalah. Siapa datang balik? British. Dah datang balik. Kamu rasa kali ni British datang macam mana? Ada tak dia rasa perasaan dendam kepada orang Melayu? Ada. Kenapa kamu rasa British ada rasa dendam kepada orang Melayu? Pasal kontra Jepun. Yes, kerana orang Melayu telah menyokong Jepun. Jadi British ada satu perasaan yang dendam kepada orang Melayu kerana orang Melayu dia rasa pernah mengkhianati dia. Mengkhianati dia dengan memberi sokongan kepada tentera Jepun. Kan? Jadi kita akan tengok lepas ni apa yang British buat. Mereka berdendam dan kita tengok apa yang dia buat. Cikgu nak kamu, bila kamu habis belajar dengan cikgu, kamu betul-betul benci kepada penjajah ni. Boleh? Cikgu nak kamu betul-betul rasa benci. Kamu betul-betul rasa benci dan kamu akan jaga negara ni sebab cikgu dah nak mati ni. Dah tak lama dah. Cikgu dah tua dah cikgu ni. Dah tua dah nak mati. Kamu yang akan hidup lebih lama, yang akan memastikan yang akan jadi pemimpin, kamu jaga negara kita ni baik-baik. Okey? Jangan tinggalkan kami. Kan? Okey. Tadi cikgu akan sebut kataan MPAJA. MPAJA ini tujuan ditubuhkan oleh British untuk apa? Untuk apa? Untuk menentang Jepun.
untuk menentang Jepun. Okey, sekarang MPJA ni dia dah tak ada lagi, dia akan bertukar kepada bintang 3. Bintang 3 yang kamu asyik tengok drama-drama tu kan. Bila bulan 8 je keluar drama. Hari Kemerdekaan, komunis. Bintang 3 kamu tengok jahat ke baik sepanjang kamu tengok TV? Komunis ni. Jahat. Mereka ni sudah tidak ada kepentingan lagi kepada British. Kita tengok apa British buat. Okey. Tengok ni. Kelewatan pendaratan ke Surah 84, kelewatan pendaratan. Semula tentera British menyebabkan wujud kekosongan politik 2 minggu negara kita tak ada. Okey, 2 minggu tak ada kerajaan tu kenapa? Jepun dah menyerahkan lah, tapi British belum datang lagi. Sebab masa tu dia kata kena tunggu pengisytiharan yang betul-betul kan. So dia tak tahu. So negara kita 2 minggu tidak ada kerajaan. So dia tidak ada kerajaan. Jadi apa yang berlaku pada masa tu dia kata kelewatan pendaratan semula tentera British menyebabkan wujudnya kekosongan kuasa politik. Kalau cikgu lah yang ada pada masa ni, time ni lah cikgu akan isytiharkan kemerdekaan. Faham tak? Time ni lah cikgu akan pergi panggil semua rakyat, miss ni semua orang memang kita isytiharkan kemerdekaan. Kita bentuk negara kita sekarang. Kita ada 2 minggu masa tu. Faham tak? Kita ada kekosongan politik selama 2 minggu tetapi kita tidak ada tokoh yang menggerakkan orang Melayu di tanah Melayu sama-sama untuk mewujudkan, mengisytiharkan kemerdekaan. Tapi di Indonesia ada. Di Indonesia ada, pada masa ni ada Soekarno. Soekarno masa ni kekosongan politik cepat-cepat dia isytiharkan kemerdekaan. Sayangnya di negara kita tak ada. Kalau cikgu ada pintu Doraemon, cikgu dah patah balik pergi cikgu isytiharkan kemerdekaan. Kan? Wafi buat apa tu? Buat apa? Poster. Oh, poster. Kan? Tak nak macam bersungguh-sungguh je tarik tu tadi kan? Kan? Jadi dia kata apa? Mewujudkan tak ada kekosongan kuasa politik. Jadi bintang 3 PKM melalui MPJA mengambil alih penguasaan. Kau tengok siapa yang ambil peluang membuat kerajaan huru-hara 2 minggu tu? MPJA. Apa dia buat? Dia buat apa? Dia mengambil alih penguasaan tanah Melayu. Bintang 3 menganggap kekalahan Jepun sebagai lambang keunggulan, kekuatan dan keberanian mereka. Dia cakap apa? Jepun tu kalah kerana mereka ni lah yang berjuang. Jadi dia ambil alih negara kita pada masa tu. Dia kata kita yang berhak sebab kita yang berjuang melawan tentera Jepun. Bukannya orang Melayu. Sedangkan tentera Jepun meletak terpaksa mengaku kalah. Kenapa? Dia kalah ke masa tu? Belum. Apa dia kalah? Dia. Dia tengah kalah ke? Tak. Dia bukannya kalah kat tanah Melayu. Dia tengah kena bom dekat negara dia. Faham tak? British ni dia punya pengecut. Dia pergi serang negara Jepun. Jadi Jepun ni terpaksa menyerah kalah. Tetapi bintang 3 ambil peluang. Dia kata Jepun menyerah kalah kerana diorang yang lawan dengan Jepun tu menyebabkan Jepun kalah. Okey. Jadi dia rasa 2 minggu tak ada kerajaan tu. Diorang yang berhak jadi kerajaan pada masa tu. Kau tak rasa ke negara kita, ya Allah teruknya negara kita macam tu sekali? Tak adanya orang. Di mana Tunku Abdul Rahman masa tu? Di mana Dato' On? Kenapa kita orang Melayu memang tak ada satu tokoh yang kuat masa tu untuk melawan dan menentang pada masa tu? Kalau cikgu nampak mungkinlah Ibrahim Haji Yaakob ada, tapi dia tak kuat sebab orang Melayu tak bersatu padu. Kita tidak bersatu padu menyebabkan apa berlaku? Kita tengok. Jadi mereka buat, mereka berkata apa? Parti Komunis Melaya melalui bintang 3 menguasai bandar, balai polis, pejabat pentadbiran kerajaan yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. Bintang 3 menjalankan undang-undang sendiri dengan menggunakan sebuah mahkamah yang dikendalikan oleh komunis untuk menjatuhkan hukuman mati kepada siapa yang bekerjasama dengan Jepun, terutamanya orang Melayu. Jadi orang Melayu dalam masa 2 minggu ni dibantai oleh MPJA ni, dibantai. Okey, diorang ada kuasa, ada duit, ada senjata. Siapa yang bagi? British. British yang bagi. British yang bagi. Siapa yang jadi mangsa balas dendam kat sini? Orang Melayu. Orang Melayu. Okey. Adakah orang Melayu yang suruh Jepun lawan orang Cina dengan tak baik? Adakah kita yang suruh? Adakah kita yang buat keadaan tu jadi macam tu? Tak. Itu jadi macam tu. Okey. Siapa yang mengambil kesempatan kepada orang Cina ni sebenarnya? Yang mempergunakan mereka ni siapa? British. British yang mempergunakan orang Cina. Orang Cina sakit hati balas dendam kepada orang Melayu. Kau nampak tak sebenarnya permainan ni macam mana? Nampak tak?
Faham tak? Sebab Sejarah ni dia tak akan bagi tahu apa yang cikgu cakap, melainkan kalau cikgu terangkan balik apa yang kita nampak dan kita tak nampak. Okey, jadi apa yang dia buat? Jadi menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah, pasukan sukarelawan Melayu yang dianggap perbuatan melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Selama 14 hari orang Melayu duduk di bawah penguasaan bintang 3. Keluarlah dekat dalam berita yang kita belajar, orang Melayu menjadi mangsa. Kalau cikgu lah, aku pun tak faham orang Cina ni yang kau nak pergi balas dendam kat Melayu tu kenapa? Engkau tak puas hati, kau pergilah bunuh orang Inggeris tu, betul tak? Faham tak? Betul. Faham tak? Kita tak puas hati, kenapa kita nak? Contohlah, ni benda biasalah, korang buat salah. Ayah kau marah kau pergi pukul adik kau. Tu biasa kan kat rumah kan? Tu biasa kau buat. Macam tu lah keadaan dia. Cikgu kan, barulah 2 hari lepas tau, cikgu punya kereta kena block. Kena block dengan orang, cikgu nak reverse kereta. Cikgu nak hantar mak cikgu balik rumah dia masa tu maghrib. Masa tu, lepas tu kereta cikgu kena block dengan ada orang. So cikgu tak boleh nak reverse kereta lah. Ada jiran depan rumah mak cikgu tu dia block kereta cikgu. Lepas tu cikgu cakap dengan mak cikgu, dia kata, "Bibik turun kejap Bibik. Cuba tengok orang yang block kereta tu. Cikgu takutlah terlanggar kereta tu bila cikgu reverse kereta." Lepas tu Bibik tu bising, dia marah, dia kata, "Orang ni betul-betul lah menyusahkan. Kita berapa kali dah, bukan kereta cikgu lah, kereta adik cikgu pun pernah. Dia masuk, dia hempas pintu kereta cikgu sekuat-kuat hati. Cikgu terkejut lah. Cikgu cakap, kenapa hempas pintu kereta saya? Lepas tu dia cakap apa? Saya marah dengan orang tu. Orang tu menyusahkan. Lepas tu cikgu cakap, Bibik, kalau Bibik marah dengan dia, Bibik pergi hempaslah pintu kereta dia. Kenapa hempas pintu kereta saya? Faham tak? Betul lah. Kau faham tak? Cikgu cakap, kata, apa dia katakan? Faham. Cikgu cakap, ya Allah, kata lain kali kalau kita marah orang tu, kita pergi marah dia, okey? Yang dia pergi marah orang tu, dia pergi hempas pintu kereta cikgu dah. Kenapa? Bukan cikgu yang pergi blok, orang tu yang pergi blok. Macam itulah juga dengan keadaan ni, orang ni. Dia marah akan dekat British, tapi dia pergi bunuhnya kita orang Melayu. Apa pula orang Melayu buat? Orang Melayu takkan duduk saja. Orang Melayu bersatu dengan bintang 3. Orang Melayu bersatu dengan bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Gangguan bintang 3 dan urusan agama di surau menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan Fisabilillah. Baru nak ada Fisabilillah ni. Kan? Yang bertujuan mempertahankan maruah bangsa, hak, harta dan kelangsungan hidup orang Melayu. Kepimpinan ulama tempatan menjadi inspirasi kepada orang Melayu berhadapan dengan kezaliman bintang 3. Nampak tak? Sepatutnya makin panas sampai kaki dah berpeluh ni. Ya, dah semakin panas ni. Kan? Jadi nampak tak sebenarnya orang Melayu lah. Sepatutnya ini yang kita kena buat daripada awal. Jadi di Johor, Haji Saleh Abdul Karim dikenali sebagai Kiai Saleh mempelopori penentangan terhadap bintang 3 dengan menubuhkan pasukan tentera selempang merah. Di Perak pula Tuan Haji Bakri menjadi khalifah Parang Panjang usaha mempertahankan orang Melayu daripada ancaman bintang 3. Ini menyebabkan membuatkan negara kita berlaku dalam keadaan yang tidak aman. Okey, dalam Islam mempertahankan nyawa satu yang dituntut. Mempertahankan nyawa, mempertahankan hak. Kita kalau mati mempertahankan hak, mempertahankan nyawa, kita mati syahid. Dia dapat juga sebagai mati syahid. Jadi pada masa inilah adalah orang-orang Melayu yang baru sedar. Pada masa ni kita mempertahankan, kita tak lawan dengan British masa ni, kita lawan dengan Cina. Inilah asas orang Cina dengan orang Melayu tak ngam sampai sekarang sebenarnya. Kerana apa? Bila British datang balik nanti, orang Cina ni dianggap sebagai musuh lepas ni. Okey, tengok. Jadi kita tak pasal-pasal dapat musuh yang baru namanya bintang 3. Asalnya bintang 3, maksud 3 tu apa? 3 tu Melayu, Cina, India. Dia kata 3 kaum utama di tanah Melayu ni menentang Jepun. Dia konon-konon buat bintang 3 ni supaya Jepun ni tahu Cina, Melayu, India 3 tak suka kau. Sebenarnya tak pasal-pasal, lepas tu orang Melayu dengan orang Cina pula yang bergaduh. Jadi bila Jepun dah kalah, tak pasal-pasal, tak pernah ada isu orang Melayu dengan orang Cina dan tak sepatutnya pun orang Melayu dengan orang Cina ni bergaduh. Faham tak? Tak sepatutnya pun. Tak ada isu dan tak sepatutnya pun kita nak kena bergaduh dengan orang Cina, tetapi tak pasal-pasal kita jadi bergaduh. Jadi bergaduhlah kaum antara orang Cina dengan orang Melayu. Kalau kamu nak tahu, inilah punca pertama menyebabkan orang Melayu dengan orang Cina tak ngam hubungan. Dia boleh kata sampai sekarang. Ada dendam sumat. Tapi sebenarnya bukan kita dan bukan orang Cina tu yang meminta keadaan ni jadi macam ni. Kita
diperkotak-katikkan oleh penjajah-penjajah tu. Dah tu kenapa kita nak kena ikut cara diorang? Sepatutnya kita tak bolehlah ikut cara mereka ni kan. Jadi kata Dato' On dilantik oleh Sultan Ibrahim dengan tugas utamanya menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. Jadi dia pun buat perancangan perundingan antara Kiai Saleh dengan Ketua Bintang 3. Kompromi berjaya memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja. Bintang 3 pula menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Kedua-dua pihak ini memberi kerjasama kepada Dato' On dia menjadi pegawai daerah pada masa tu. Nasib baiklah ada Dato' On pada masa tu, kan sebab Dato' On pada masa tu dia menjadi orang tengah mendamaikan. Raja-raja Melayu pun selesaikan juga. Contohnya Sultan Pahang berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tak berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Sultan Perak pun juga buat pesan orang Melayu dengan orang Cina jangan bergaduh. Melawat kawasan dan berjumpa untuk memastikan orang Melayu dan orang Cina jangan bergaduh. Tak sepatutnya. Kalau orang Melayu orang Cina bergaduh masa ni, orang Melayu tak ada pistol, tak ada senapang. Orang Cina memang ada senapang yang diberi oleh orang British. Apa pula jadi dekat Sarawak? Dekat Sarawak dia kata apa? Ketegangan kaum berlaku di beberapa tempat di Australia sebelum kedatangan tentera Australia lah. Dia kata peribumi bergaduh juga dengan orang Cina. Kan? Bergaduh juga. Dia kata apa tak? Dia kata pendudukan Jepun memberi impak negatif terhadap keharmonian masyarakat kita. Keretakan hubungan kaum menyebabkan berbagai usaha perlu dilakukan untuk mengembalikan keharmonian. Jadi bab ni dah habis. Nampak tak sebenarnya apakah yang menyebabkan orang Cina dengan orang Melayu ni tak ngam sebenarnya? Nampak? Bab ni dah habis. Nampak tak? Aisyah nak bagi. Patut tak berlaku benda macam ni sepatutnya? Patut. Okey. Patut tak orang Cina dengan orang Melayu ni bergaduh? Cikgu tak suka juga racism. Cikgu tak menyokong. Cikgu tak sokong rasis ni Cikgu tidak menyokong racism ni. Kan? Cikgu tidak menyokong. Okey. Kita dah habis dekat dalam bab 3 ni. Cikgu nak kamu tengok sikit video. Okey. Sebelum cikgu bagi kamu tengok video. Okey. Dah kenapa diorang? Ya loceng, diorang periksa, diorang tengah periksa. Time tu orang India buat apa? Orang India tak terlibat langsung. Orang India tidak dilibatkan dalam perkara ni. Nampak. Kita ada masa lagi tunggu. Ini dah tahu. Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Aman sejurus selepas tengah malam 8 Disember 1941 dan mencetuskan pertempuran hebat dengan tentera India British sejam sebelum berlakunya serangan ke atas pelabuhan Pearl Harbor. Pertempuran itu merupakan detik rasmi permulaan Perang Pasifik dan bermulalah sejarah pendaratan Jepun di Tanah Melayu. Seterusnya, mereka mara dan menawan lapangan terbang Kota Baru. Pada masa yang sama, pihak Jepun menyerang Singapura, Hong Kong dan pelabuhan Pearl Harbor melalui udara. Kenapa Jepun menggunakan basikal semasa penaklukan di Tanah Melayu? Dia sebenarnya begini, tentera Jepun ni telah bersiap dengan segala-gala. Dia bawa pun kereta kebal. Dia bawa pun kereta perisai. Tetapi seperti mana yang kita tahu, sebuah kapal pengangkut besarnya, Awangga San Maru namanya, yang membawa alat tu ke depan, harus dia letak depan dulu. Kereta kebal ni turun dulu kan. Tapi ditembak oleh pihak British dan terkena torpedo 10 biji daripada tentera udara Australia yang berpangkalan di Pangkalan Cepa, di padang, di lalang luas Macang dan di Gong Gedok Pasir Putih. Di kapal terbang ni burung dia 7 biji tembak kapal pengangkut besar Jepun ni, sehinggalah terbakar, satu malam terbakar.
Jadi kereta kebal tak boleh dia bawa keluar, apa pun tak boleh dia bawa keluar. Tetapi ingat juga selain daripada basikal yang Taufik nampak tu, naik kuda. Kuda dia ambil daripada Thailand, daripada kuda Eropah, daripada bahkan kuda luar pun. Jepun memiliki bawa. Tetapi yang paling banyak ialah basikal. Itu tidak dapat dinafikan. Ini kerana Taufik ingat bahawa Jepun datang nak serang ni, dia bukan tiba-tiba datang nak serang belum macam ribut datang serang, tidak. Dia dah hantar perisik dah. Bertahun-tahun sebelum dia datang serang ni, dia dah tahu dah maklumat dah. Jadi dia dah hantar perisik-perisik ni bertahun-tahun. Berada di tanah air kita ni. Tapi bukanlah dia nampak yang dia perisik. Kalau yang perempuannya jadi pelayan kedai, jadi tukang hiburan, kan? Jadi penyanyi, suara merdu. Tetapi dia tu bukan penyanyi tu. Dia adalah perisik. Dia adalah seorang pegawai tentera Jepun. Jadi tukang gunting di Kota Baru. Gunting murah, bayar pun. Gunting tak bayar pun gunting. Siapa tak suka? Jual pinggang mangkuk dengan harga murah. Bila kata dengar je Jepun nak serang, ramai pun duduk tempatan ni berdoa. Bukan berharap, berdoa. Jumpalah kita dengan makanan murah, pinggan mangkuk murah, basikal murah, segala benda murah. Jadi, bila dia anggap Jepun nak datang, kita akan senang. Dan Jepun pula mengwar-war-warakan slogan kemakmuran Asia Timur Raya bersama. Asia for ASEAN. Maksudnya Asia untuk orang Asia. Jepun menawan lapangan terbang Sungai Petani, Butterworth dan Alusta pada 9 Disember 1941. Kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repulse yang bergerak di pesisiran timur Tanah Melayu menuju ke arah Kuantan pada 10 Disember 1941 juga berjaya dimusnahkan oleh tentera udara Jepun. Di sinilah pantai Pak Amat. Dipanggil juga Pulau Pak Amat. Tapi bila air tu kan, air ombak ditolak, masih naik, dia dah tak jadi pulau, dia jadi pantai. Tapi bila dia keliling oleh air pula, dia jadi pulau. Kadang tu bagi Pulau Pak Amat lah, pantai Pak Amat lah. Di sinilah Angkatan Jepun pertama kali mendarat pada pukul 12.25 pagi. 8 hari bulan Disember. Kehadiran tentera laut British dihapuskan dalam masa yang singkat. Tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bergerak menuju ke Kuantan dan satu kumpulan lagi ke selatan menuju Sungai Perak. Pada 11 Disember 1941, pihak Jepun mengebom Pulau Pinang. Jitra jatuh ke tangan Jepun pada 12 Disember 1941 dan kemudiannya Alusta pada hari yang sama. Tentera British terpaksa berundur ke selatan. Pada 16 Disember 1941, pihak British meninggalkan Pulau Pinang kepada pihak Jepun yang mendudukinya pada hari yang sama. 19 Disember 1941 hingga 31 Januari 1942. Tentera Jepun mara ke selatan dan menawan Ipoh pada 26 Disember. Penentangan sengit terhadap kemarahan Jepun dalam pertempuran Kampar berlangsung selama 3 hari dan 3 malam antara 30 Disember 1941 sehingga 2 Januari 1942 sebelum tentera British terpaksa berundur. Setiap pendaratan tentera bukan pendaratan kargo. Kalau pendaratan kargo ke gandum ke beras ke kan, banyak kesan baiknya. Tapi kalau pendaratan tentera ialah untuk berperang, untuk saling bunuh, membunuh,
saling musnah memusnah. Dengan apa cara? Ya. Kerana peperangan tidak pernah memberikan apa-apa untung pada mana-mana pihak sebenarnya. Kalah jadi abu, menang jadi ayam. Ya. Jadi dalam konteks ini, walaupun tentera tidak akan tembak orang awam, itu bukan kerja tentera. Tetapi peluru tak bermata. Dan apabila dia melepaskan tembakan, walaupun ke arah kubu tentera, kan? Tetapi akan ada peluru-peluru yang sesat. Nah, dan apabila dia dapat menaluki Negeri Kelantan dan seluruhnya dapat menaluki Melaya, kesan yang paling buruk ialah bahawa apa yang dijangkakan oleh penduduk tempatan berlaku sebaliknya pula. Nak dapat makanan murah, barang murah, dapat penampar murah. Kan? Nak dapatkan wang dengan senang. Memang wang dengan senang. Dicopnya di negara kita ni sendiri wang tanpa ada cagaran emas. Di mana-mana. Wujudlah wang pokok pisang. Wang Jepun. Pada 7 Januari 1942, dua pasukan Brigade India Tentera British dipintas dalam pertempuran di Slim River yang memberikan tentera Jepun laluan mudah ke Kuala Lumpur. Pada 9 Januari, kedudukan pasukan British semakin terdesak dan Komander General Wavell memutuskan untuk mengundurkan keseluruhan tentera British ke utara Johor dan meninggalkan Kuala Lumpur yang ditawan tentera Jepun pada 13 Januari. Pertempuran berlanjutan sehingga 18 Januari dan pihak berikat berundur ke Singapura melalui Tambak Johor. Menjelang 31 Januari 1942, keseluruhan tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun. 1 Februari hingga 15 Februari 1942. British berundur ke Singapura secara berperingkat-peringkat. Pertempuran yang berlaku menyebabkan ramai tentera British terkorban. Pada 7 Februari 1942, pihak Jepun memulakan serangan ke atas Singapura dengan mendarat di Pulau Ubin bagi menumpukan tembakan kencang ke arah Changi. Pada 10 Februari, tentera Jepun berjaya menjejakkan kaki di Singapura. Regimen Melayu yang diketuai oleh Lieutenant Adnan bin Saidi berjuang menentang Jepun hingga ketitisan darah yang terakhir dan hampir keseluruhan anggota mereka terkorban. Pada 10 Februari 1942, Bukit Timah diserang dan ditawan pada 11 Februari. Pihak berikat menyerah kalah pada 6:10 petang 15 Februari 1942. General Arthur Ernest Percival bagi pihak berikat menandatangani dokumen menyerah diri tanpa syarat. Wang murah, tetapi barang mahal. Inflasi melonjak. Nah, kehidupan menjadi sengsara, menjadi susah. Ramai rakyat yang menderita penyakit, kelaparan, tak cukup zat makanan, penyakit khususnya penyakit puru, kudis sejenis kudis ya, merebak dan mati begitu saja, tidak sampai bawa ke hospital ya. Dan kekurangan zat makanan ini jangan dikatakan lagi lah. Beras tidak cukup, dicatukan pula. Tentulah tentera Jepun akan mencatukan kepada pentadbirnya dulu kan. Bila tidak cukup, rakyat yang jelata ni makanlah apa yang ada. Jadi adalah rakyat yang makan ubi kayu. Dan begitu juga dengan pakaian yang dianggap, yang dijangka murah, mudah dapat, susah dapat pula. Ada yang pakai guni pun ada. Ini adalah keburukan yang didatangkan daripada zaman Jepun. Dan Jepun boleh dikatakan memerintah dengan zalim. Walaupun setengah-setengah kesalahan rakyat yang tidak seberapa, tapi hukumannya tidaklah dibawa ke mahkamah. Sebaliknya menggunakan hukum rimba. Cukup
menyayat hati. Nah, ini akibat buruknya kan. Dan walaupun raja-raja Melayu, sultan-sultannya masih bertakhta, seorang sultan pun tidak diturunkan pada zaman Jepun. Jadi dari segi baik ada. Dari segi baiknya pertama sekali barulah orang Asia, khusus orang Melayu, sedar bahawa bangsa Timur boleh mengalahkan bangsa Barat. Tahun 1905 berlaku peristiwa peperangan di antara Jepun dengan Rusia, sehingga tercetusnya perjanjian Shimonoseki di Vostok. Jadi mulai itu tercetuslah perasaan nasionalisme. Nasionalisme bahawa sudah sampai masa bangsa itu harus mempertahankan dirinya. Askar Melayu yang terlibat, regimen Askar Melayu dan Askar Melayu Diraja yang terlibat mempertahankan contohnya Singapura, Bukit Kat, Bukit Candu dan sebagainya itu, yang kita pernah dengar Kapten Adnan kan. Itu adalah contoh keberanian. Dan kita lihat apabila kita mengharapkan orang luar untuk mempertahankan kita kan, apa saja. Setelah itu dia cabut lagi. Setelah dia rasa dia tak akan tahan dia. Tapi siapakah yang akan kekal di tanah air ini? Bangsa itulah. Kita lah. Maka di sinilah timbulnya semangat kebangsaan, bahkan mempercepatkan. Saya tidak kata tidak timbul sebelum ini, ya. Cuma saya mengatakan dia lebih cepat. Dan satu lagi, menimbulkan daya cipta. Barulah bila Jepun datang, Jepun duduki kita, bila kita susah nak dapat sabun, pandailah kita buat sabun. Dengan akar itulah, dengan akar inilah. Nak cari benang untuk jahit baju kita, tak boleh. Cari akar nanas, cari tu urat nanas. Pandai dah kita. Mulai mencari sabun, mencari tali nanas, pandai menjahit menjahit pakaian yang daripada berbagai sumber dijadikan kain, kemudian dapat pula buat gubuk api, mencetuskan gubuk api daripada habuk, dan pandai buat sabun dengan sekam. Pemerintahan tentera Jepun di tanah Melayu telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada penduduk tempatan dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial. Alright. Masih ada di sini kan? Ada gua ada. Okay. Kita habis sebab ni. Okay, kita dah habis sebab ni. InsyaAllah hari Khamis ni kita akan ada start buat latihan secara online. Okay. Depan kita ada 2 minggu lagi. Kita akan ada lagi 2 minggu. Cikgu mungkin akan masuk sikit-sikit lah yang buat persediaan untuk kamu nak masuk ke sekolah kan. Sebenarnya cikgu boleh laju-laju je lagi sukatan ni. Tapi cikgu nak kamu lah mengatakan kamu semua. Jadi cikgu harap kamu ada persediaan minda lah untuk kita laju-laju. Boleh? Okay, boleh? Okay, jadi boleh study sikit. Start daripada hari Khamis ni kita akan buat latihan yang bab 1 balik Kita akan mulakan balik buat latihan yang bab 1 Boleh tak? Sebab kamu masuk siap je, kamu dah nak periksa awal tahun. Okay? Cikgu rasa untuk periksa awal tahun sejarah cikgu akan buat sampai bab tambah lagi 1 bab je kot. Atau 2 bab sebelum merdeka lah kot. Cikgu akan buat lagi sampai sebelum merdeka. Cikgu akan buat sampai lagi 2 bab. So kita akan untuk periksa kita akan sampai 5 bab. Okay? Boleh? Okey, boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Sekolah. InsyaAllah hari Khamis ni kamu akan mula start kelas tutorial. Jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.
Diego. Diego. Cikgu.